Record pending ke? Record pun pending Asal lah? Dia dah merah. Dah. dah record dah tu. Okay, kita orang, kami daripada grup 7A. Tajuk kami adalah Design Thinking. Kita akan present pasal Design Thinking lah. Daripada grup Idealistics. Okay, next. Nama kau man, nama. Nama saya Ilman Hakim bin Muhammad Jamaluddin. And table of content yang ada dekat dalam presentation kami ni adalah nombor 1 pengenalan, nombor 2 keperluan design thinking. Kenapa kita perlu pakai design thinking ni? Nombor 3 5 perkara utama, iaitu empathy, definisi masalah, idea, prototype dan testing. Itu nombor 4 kesimpulan. Pengenalan, apakah itu design thinking? Design thinking ni sebenarnya untuk pendekatan berpusatkan manusia kepada inovasi yang menggunakan toolkit pemikiran kreatif dan kritikal. Which is sebenarnya benda ni untuk memenuhi kehendak manusia dalam misal kata perniagaan kan. Macam contoh kita nak puaskan hati pelanggan lah, apa yang kehendak diorang yang kita boleh deliver kepada diorang lah. Dan diorang pun berpuas hati dengan apa yang kita, servis kita ke apa ke kan. Macam tu lah. Next. Ini daripada Tim Brown yang dia punya ayat dia cakap design thinking ni human-centered approach to innovation lah, that draws from the designer toolkit to integrate the needs of people lah. Macam tadi saya cakap, untuk keperluan orang lah, dan possibility of technology and the requirement for business success. Next. Keperluan design thinking. Kenapa kita kena pakai design thinking ni? Sebab salah satunya adalah penyelesaian masalah. Contoh macam banyak yang 5 perkara utama tadi, salah satunya definisi masalah. Kita merancang masalah, macam mana kita nak reka bentuk produk, aplikasi, macam contoh macam aplikasi Muslim Pro ke apa kan, yang kita selalu guna untuk tengok kiblat apa semua kan, ataupun perkhidmatan. Yang kedua, menepati ciri-ciri reka bentuk yang menepati keperluan pengguna. Yang ketiga, kaedah baru. Kaedah baru ni macam-macam lah dalam reka bentuk kan. IR 4.0 lah, pakai robot lah apa kan, semua kan. So kita kena guna lah design thinking ni. Sangat berguna untuk kita. Next. Kenapa? Perekaan suatu produk, aplikasi atau perkhidmatan bukan sahaja perlu bersifat menarik dan mudah. Malah yang lebih penting berpusatkan kepada keperluan dan kepenggunaan manusia, kerana pada akhirnya sebuah produk, aplikasi atau perkhidmatan yang baik tidak akan diterima pakai oleh pengguna. Ini contoh dia macam kereta lah, sebagai contoh kereta kan. Pada pemerhatian saya, average kereta kat Malaysia ni diorang pakai Myvi. Sebab cost effective kan. So dia tak ada lah, macam kita kena tahu target audience lah. Macam kalau kita nak jual kereta-kereta mahal kan, kita mesti jual kat orang kaya kan. So kalau dekat Malaysia ni kebanyakannya diorang pakai Myvi lah, tahan lasak kan. Minyak pun saving, size kecil, senang nak bawa kan. Contoh kalau macam produk pula macam skincare kan, skincare perempuan yang selalu pakai tu, kita kena bersesuaian dengan kulit kita lah. Tak semestinya kita, benda ni mahal, bagus kan. Tak semestinya macam tu lah. Okay, next. 5 perkara utama tadi, yang tadi lah semua 5. Nombor 1, empathy, definisi masalah, idea, prototype dan testing. Nanti ahli kumpulan saya yang lain akan terangkan lah. Empathy siapa buat? Jazmin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar. Ya. Man, dengar tak Man? Dengar.
Okey, yang pertama sekali saya akan ceritakan tentang empati. Nama dia Muhammad Nurul Faris daripada grup 7A. Next one. Okey. Pertama sekali empati adalah elemen penting dalam usaha. Yang kedua, empati adalah keupayaan untuk melihat dunia melalui kacamata orang lain serta merasakan dan mengalami apa yang orang lain merasakan. Yang ketiga, empati boleh dilakukan dengan kita mengetepikan idea-idea kita sendiri dan memilih untuk memahami idea-idea, pemikiran dan keperluan dari persepsi orang lain. Yang keempat, empati membantu pemahaman yang lebih mendalam tentang keperluan emosi dan fizikal orang dan cara mereka melihat memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekeliling mereka. Yang kelima, proses ini melibatkan pemerhatian, penglibatan dan kepekaan. Saya akan ceritakan sikit tentang bagi rasa mudah untuk memahami empati ni ialah dia jenis membuat pemerhatian dulu. Pemerhatian maksudnya dia terima idea-idea daripada orang lain. Lepas tu dia tengok jangka masa panjang daripada idea itu. Dia fikir. Lepas tu dia buat uji kaji sikit. And then dia menghasilkan suatu idea yang baik. Sebagai contoh, kalau daripada dalam grup ni ada dalam 5 orang. Dia bagi idea juga. Lepas tu dia terima semua idea orang lain. Dia terima daripada 5 orang ni. And then dia buat satu solution daripada idea yang dibagi yang ahli grup dibagi ni. So nanti dapat hasilnya dapat yang terbaik lah. Ni daripada empati dia. Dia akan sentiasa mempersoalkan daripada idea-idea yang orang bagi. Kenapa dan kenapa. And then baru dia bagi solution yang terbaik. Dah. Itu daripada saya empati. And the next. Dengar tak suara aku? Dengar. Okey. Saya Wan Muhammad Nur Azam. Okey, saya akan bentang bahagian definisi. Okay, definisi ni dia ada dua. Definisi masalah iaitu mendefinisikan masalah adalah proses memperjelaskan masalah yang dihadapi agar benar-benar jelas dan berfokus. Seterusnya, solution. Definisi masalah yang tidak jelas akan menyebabkan hasil rekaan yang tidak memberi manfaat kepada pengguna. Okay, secara detailnya, definisi ini merupakan langkah kedua dalam design thinking. Okay, setelah kita mengetahui masalah yang dihadapi oleh para pengguna, jadi kita perlu menyusun masalah tersebut dengan lebih sistematik. Ia seperti peringkat tapisan kepada masalah yang kita jumpa di peringkat empati. Hal ini untuk memudahkan kerja inovasi yang ingin dijalankan nanti supaya lebih berfokus dan dalam kemampuan inovator. Kemampuan yang dimasukkan di sini adalah seperti aspek kewangan, logistik, sumber, fizikal dan mental. Okay. Setelah proses tapisan dijalankan, kita dapat mengetahui sama ada inovasi tersebut bersesuaian dengan kita atau ia benar-benar akan menyelesaikan masalah ataupun tidak. Jika kita dapati masalah yang bakal diselesaikan itu sebenarnya tidak perlu, kita agak beruntung kerana telah mengetahuinya lebih awal dan tidak perlu menghasilkan satu rekaan yang tidak berbaloi dan atau tidak ada keperluan. Okey, sebagai contohlah kita ingin mereka bid sekolah. Bid sekolah yang ingin dihasilkan itu setelah ditimbang tara adakah ia di peringkat segera boleh dihasilkan kerana tidak melalui kos yang tinggi dengan sumber yang mudah didapati, atau ia di peringkat yang perlu ditangguhkan kerana kos yang tinggi dan masih tidak disokong oleh teknologi yang ada sekarang. Lebih kurang macam itulah.
Okey, setakat tu saja. Okey, seterusnya saya Muhammad. Dengar tak? Dengar. Dengar. Seterusnya kita pergi ke langkah 3. Langkah 3 ni idea. Okey, satu, keluarkan idea merupakan pada proses pengeluaran idea. Kedua, kreativiti dan inovasi. Menggunakan kreativiti dan inovasi untuk menyelesaikan masalah. Nombor 3, mencari penyelesaian yang lebih baik dan lebih elegan. Saya explain sikit pasal idea ni. Idea adalah cara proses reka bentuk di mana anda menumpukan pada proses mengeluarkan idea. Iaitu matlamat utama idea adalah menggunakan kreativiti dan inovasi untuk membangunkan penyelesaian. Lepas tu dengan memperluaskan ruang penyelesaian, pasukan reka bentuk akan dapat melihat di luar kaedah biasa menyelesaikan masalah untuk mencari penyelesaian yang lebih baik, lebih elegan dan memuaskan pada masalah yang mempengaruhi pengalaman pengguna produk. Next. Bagaimana idea membantu mengembangkan idea inovatif? Soalan dia, tanya soalan yang betul dan berinovasi. Mudah berinovasi, berani berinovasi di luar jangkaan. Nombor 3, senaraikan inovasi penyelesaian agar dapat dipantau idea-idea inovasi yang ditimbulkan. Nombor 4, penyelesaian. Dapatkan penyelesaian melalui inovasi yang jelas. Itu untuk idea. Okey, untuk cara menjalankan idea ni tiada yang diskusi panjang, pantas dan bertangga tinggi. Semua idea dibenarkan, guna idea-idea orang yang lain, gunakan kreativiti dan eksperimen dengan idea-idea yang pelik. Okey, itu untuk idea. Kita teruskan dengan sahabat saya yang apa ni siapa? Safwan. Safwan. Prototype. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Naim Safwan bin Muhammad Hisham. Okey, sekarang saya akan bentangkan tahap seterusnya iaitu prototype. Okey, prototype ni sering digunakan dalam fasa ujian terakhir dalam proses perekaan untuk menentukan bagaimana pengguna berkelakuan dengan prototype. Okey, prototype ni antara proses yang penting kalau kita reka suatu barang. Okey, yang kedua, berguna untuk mendedahkan penyelesaian baru kepada masalah. So daripada prototype ni kita boleh detect apa itu masalah. Contoh kalau kita reka kereta, macam ada masalah brake, kita boleh detect daripada prototype. So kita boleh improve untuk pasarkan seterusnya. Okay, yang ketiga, keputusan yang dihasilkan daripada ujian ini kemudiannya digunakan untuk mendefinisikan semula satu atau lebih masalah yang ditubuhkan pada fasa awal projek. Okey, solusinya, penyelesaiannya, prototype dibina supaya mereka boleh berfikir tentang penyelesaian mereka dengan cara yang berbeza. Okey, dengan adanya prototype ni, hasil produk sebenar yang kita hasilkan akan lebih berkualiti serta menepati piawaian pengguna. Jadi bila dah after market issue, takkan ada masalah. Mungkin kalau ada masalah pun dia masalah yang minoriti, bukan masalah major. Okey, sekian, terima kasih. Okay. 14. Kata lagi. Okey, dengar tak? Test. Dengar. Ya. Okey, untuk yang last okey. Peringkat test ni adalah peringkat terakhir. Okey. Untuk testing yang pertama, mereka atau penilai
menguji produk lengkap dengan menggunakan penyelesaian terbaik yang dikenal pasti semasa fasa prototype. Yang kedua, walaupun semasa fasa ini perubahan dan penghalusan dibuat untuk mengelakkan penyelesaian masalah dan memperolehi pemahaman yang mendalam tentang produk. Peringkat akhir dari model tahap 5, tetapi dalam proses iteratif, hasil yang dijana semasa fasa ujian sering digunakan untuk mendefinisikan semula satu atau lebih masalah. Okey, peringkat test ni adalah peringkat akhir dalam design thinking. Ialah untuk menguji sepenuhnya prototipe yang kita hasilkan. Okay. Jika seluruh peringkat design thinking kita lalui dengan betul dan bersungguh-sungguh, sepatutnya di peringkat test ini kita tidak punya banyak masalah dan sudah jelas dengan tujuan penciptaan inovasi kita. Tetapi jika terdapat masalah yang dikenal pasti, kita masih boleh membaikinya dan mengenal pasti pada peringkat mana kekurangan yang ada. Pada peringkat test ini, kita harus membuka minda dan berfikiran terbuka dengan segala komen dan cadangan penambahbaikan yang diperolehi. Segala cadangan dan komen yang perlu dititik beratkan supaya produk akhir nanti akan benar-benar memberikan manfaat yang maksimum kepada pengguna. Okay, rumusannya, proses design thinking sebenarnya telah terbukti berkesan dan telah menjadi amalan syarikat-syarikat besar dalam bidang teknologi untuk membangunkan produk mereka yang bersifat inovatif. Syarikat-syarikat ini memerlukan alat pemikiran seperti design thinking bagi mengukur keperluan sebenar pengguna terhadap hasil ciptaan mereka, kerana persaingan dalam bidang teknologi sangat sengit dan memerlukan mereka mengeluarkan daya cipta baru yang memberikan impak besar. Jika tersilap langkah dalam penghasilan inovasi baru, mereka akan mengalami kerugian yang bukan sedikit. Okey, sekian sahaja daripada saya. Next. Okay, next. Kesimpulan. Man. Sorry. Okay, kesimpulannya, design thinking adalah satu kaedah yang efektif dalam memecahkan suatu masalah dalam design, kerana design thinking adalah kaedah yang amat teliti bagi memuaskan kehendak pembeli. Sebab kita punya benda tu yang empathy, definisi masalah, idea, prototype dengan testing tu semua itu memang teliti lah daripada salah satu persatu lah. Empathy, seterusnya pergi ke definisi masalah, seterusnya idea, prototype dan sampai uji lah. So bila dah sampai uji tu, baru kita nampak masalah yang minoriti, seperti macam contoh kalau kita buat kereta, problem dia cuma orang kata lampu dia dia tak pasang betul-betul lah, daripada pemasangan manufacturing tu je lah. So betul, benda ni betul, design thinking ni perkara orang cakap kaedah yang sangat efektif lah. Okay, next kepada aktiviti. Soalan. Ada soalan? Next slide. Soalan. Ada soalan ke? Tak ada, tak ada. Ni Akmal Hakimi. kita tulis type Ini. Tak boleh cakap lah. Cakap je, tak apa. Tak apa. Cakap lah, Fiz. Tak apa pula. Cakap je, nanti Ilman jawab. InsyaAllah. Okay, tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan dengan aktiviti. Tak ada. Tak apa. Go. Okay. Okay, Okay, aktiviti ya. Next. Quiz lah. Aktiviti quiz ni terdiri daripada aktiviti yang kita akan buat. Nanti saya akan petik nama siapa-siapa random. Tu pilihan jawapan dia, nanti saya bagi tahu jawapan dia. Petik ni RMC. Siap. Mana yang tadi? Okey. Syafiq ada Syafiq. Syafiq Abdul Talib. Boleh ya? Ya, ada bang. Boleh. Senang je soalannya. Apa?
Boleh. Oh ni Boleh, eh? what is Ah. the first step of design thinking process Okey, itu pilihan jawapan. Agak-agak B. apa? First step. B. Betul lah Syafiq, salah tu. Betul. Salah. Lock betul-betul lah jawapan. Lock baru saya beritahu jawapan. Lock RM 100 B. Apa? B Ah. Dah lock Ya, lah Bun. jawapan. Petik bat pandai tu. Okey, Apa? Muhammad Bat nombor 2. Bat soalan nombor 2. Seorang je. Okey, jawapan dia yang betul apa? Okey, jawapan dia A. First step. empty. Okey, sorry bang. Seperti yang saya trykan tadi. Minta Kan maaf. Okey, tak apa. Okey, jawapan dia empathy A. First step. Next soalan. Terima kasih Syafiq. Okey, Bat. Bat nak jawab 3 soalan ke Bat? Boleh. Pak Lang boleh jawab Okay, yang kedua jawapan dia define. Betul. Betul tak? Okey, after you betul, the next step is define. Okey, jawapannya betul. Okay, yang Define ketiga, jawapannya. lepas kita define the problem, kita akan ideate. Salah. Pandai salah. betul lah. Okey, betul. Pandai betul lah. Okey, Sam. Lepas tu Okey, lepas betul, kita ideate. ideate, kita akan prototype. Okey. Betul Badin. Anda berjaya. Terima kasih Bad. Next. Sama. Siapa volunteer? Hafiz. Siapa nak jawab ke? Hafiz. Hafiz boleh Hafiz Nombor apa? Hafiz. Nak jawab nombor apa? 5, 6 boleh 2 soalan ke? Senang gitu. Try. Okay. After you Nombor prototype, 5 dengan the next nombor 6. step is to rasanya yang nombor 5 test. Okey, betul. Nombor 5 jawapannya test. Tahniah Hafiz. Okey, nombor 6. Sama tu. Final step Final. in the design process is to sell lah kot. Dah siap. Betul lah, sell. Sebab dia dah lepas test tu dia sell lah. Okay, thank you Hafiz Next volunteer. Ada siapa-siapa wakil daripada perempuan ke? Boleh saya cuba? Okay, bye. Bukan Yuba. Okay, cuba MD. Okay, Yuba. Okay, Melina. 7. Nombor 7 kan? Bukan saya. It's okay. Nombor 7. You will interview people to gain an understanding of how they feel during the stage of design thinking. Is it a prototype? Anda pasti dengan jawapan anda? I'm not sure. Prototype lah. Jawapan dia empathis. Sebab Okay. So, ni first step lah. Interview people to gain an understanding. okay. I get it. Sorry ya. Terima kasih Melina. Thank you. Okay. Tak apa. Thank you. Next slide. Ada siapa volunteer lagi nak jawab? Okay, mention lah mention. Apa lagi nak? Apa nama? Kemal Hakimi ke? Ya. Ada Kemal Hakimi. Okay, tak ada. Kemal Hakimi tak ada. Ada. Kira. Okay, Ada tu. Okay, apa Mal jawapan? Consult expert to learn more about the areas of concern and to gain an understanding of other people's experience. C kot, idea. Oh, C Jawapannya C
Senyap ini. Jawapannya ni. Jawapannya define. Ideate lah. Oh, define Sebab ada understanding of other people experience. Oh ya, okey. Terima kasih. Terima kasih Mal. Next slide. Sama-sama. Arif Afnan ada? Ada Arif Afnan. Ada. Okay, thank you Arif. Gather information about people's needs and motivation. Define. Jawapannya ialah ideate. Ya, betul. Betul. Tadi lah. Ideate. Tadi Okay, lah. thank you Ive. Nice try. Last soalan. Soalan last. Okay. Siapa ni Azilmi ada Azilmi? Ada tak Azilmi? Okay, tak ada Tak ada wakil perempuan lah seorang. Aisyah ke? Syairah ke? Aisyah ada Aisyah? Ada. Okay, terima kasih. When defining a problem, your problem statement should include a solution. True or false? Rasanya true. Okay, jawapan adalah betul. Terima kasih. Sama. Okay. Ada apa-apa soalan tak pasal design thinking ni? Kalau tak ada soalan, so sampai sini je pertemuan kita. Okay.